Muhammad Salim Muhammad Parten dan isterinya Nur Faridah Aminuddin, zahirnya mereka kelihatan bahagia melayani keletah anak-anak. Namun dalam meneruskan kehidupan dan amanah yang diberikan, pasangan ini diuji dengan dugaan hidup. Pontian, Johor Darul Takzim. Sebuah daerah yang lokasinya begitu indah di pesisiran pantai dan popular dengan hasil nenas. Selepas menempuh perjalanan hampir 4 jam dari Seri Pentas, Selangor, kami tiba di rumah Muhammad Salim dan Nur Faridah yang terletak di Kampung Jawa, kira-kira 15 km dari Bandar Pontian. Hadir di lokasi, penerbit dan juga wartawan Syukri Haji Ibrahim. Di kesempatan ini sedikit sebanyak kami dapat mengenali keluarga Salim dengan lebih mendalam lagi bagi mengenal pasti akan jenis bantuan dari sudut yang diperlukan. Salim 40 tahun dan isterinya Nur Faridah 31 tahun merupakan anak jati di kampung ini. Mereka telah mendirikan rumah tangga hampir 14 tahun yang lalu. Menumpang di bangunan sarang burung Walid ini hampir 3 tahun lalu merupakan perancangan sementara untuk Salim membina rumahnya sendiri nanti. Namun, faktor kewangan dan keadaan memerlukan Salim lebih masa lagi untuk mengumpul modal membinanya. Ihsan daripada seorang individu yang prihatin, keluarga ini dibenarkan untuk tinggal secara percuma untuk sementara waktu di sini. Saya boleh tinggal di sini sebenarnya mak mentua saya ni dia duduk dekat Pak Haji Ilyas tu, ada pokok getah, dia noreh getah. Jadi memang kalau dia jual ojol tu, getahnya tu dijual pada orang kampung saya lah, kampung suami. Dia Cina. Jadi Cina yang mak mentua saya jual ojol tu dengan toke ni dia kenal kawan. Jadi dialah yang rekomenkan dengan suami saya untuk duduk kat sini. Nur Afikah Nasuha, 6 tahun, anak kelima pasangan ini memiliki kecacatan sejak lahir lagi. Afikah mengalami sumbing di langit-langit mulut dan kondisi ini menyukarkannya untuk bertutur beserta makan dan minum. Untuk mengatasi kondisi ini, Nur Afikah perlu menjalani pembedahan plastik secepat mungkin atas faktor umurnya yang semakin meningkat. Semakin lewat ia dilaksanakan, peratus kesembuhan akan semakin menurun. Kita boleh, apa kata orang tu, boleh faham lah apa dia cakap. Kadang-kadang dia macam tak berapa nak faham. Dia kalau dia cakap tu macam kena slow je. Dia tak boleh cakap yang macam kita, saya cakap lah, laju cepat kan, dia tak boleh. Masa kecil tu memang susah. Nak makan nestem tak boleh, nak makan bubur tak boleh, nak makan nasi pun tak boleh. Tapi dia dah umur dia dah dalam 2 tahun lebih baru dia boleh makan nasi lah. Tapi makan nasi pun dia keluar kat hidung lah. Tapi dia dah sejak dia dah masuk 5 tahun dah sekolah tadika tu, baru dia okey lah makan. Maksudnya dia dah pandai makan daripada tepi. Dia tak boleh tengah. Kalau tengah dia terus masuk ke hidung. Inilah rutin Nur Faridah, menyediakan makan tengah hari sementara menanti kepulangan anak-anaknya dari sekolah. Masakan sederhana sebegini sudah cukup membuka selera anak-anaknya nanti. Anak sulung pasangan ini, Muhammad Adam Daniel, 12 tahun, anak kedua, Muhammad Hakim Daniel, 10 tahun, anak ketiga, Muhammad Alif, 9 tahun, anak keempat, Muhammad Kasfi, 7 tahun, anak kelima, Nur Afikah, 6 tahun, dan Nur Aira Kalisha, 2 tahun.
Jelas terpancar di wajah anak-anak ini akan kesyukuran mereka dapat menikmati rezeki yang terhidang. Time diorang belajar, time macam petang ada malam. Malam macam tak dia buat aktiviti tu, dia buatlah kerja sekolah. Kalau macam petang-petang tu, diorang main kat luar, main basikal, kadang-kadang pergi mancing. Kadang-kadang pergi belakang, mancing karuan ke. Dia daripada lahir dia memang macam gitu. Dan kita pun tak perasan sebenarnya. Lepas bersalin tu kita dapat tahu sebab dia tak boleh nak menyusu badan. Hari ini, sebuah badan NGO, Malaysia Relief Agency, telah mengatur temu janji adik Nur Afikah untuk berjumpa dengan pakar bedah plastik di Hospital KPJ di Johor Bahru. Usaha ini mungkin akan memberikan sedikit sinar untuk Nur Afikah di masa hadapan nanti. Okey, tidur sini Jangan jatuh. Okey. Assalamualaikum. Saya Dr. Faizal. Saya pakar bedah plastik rekonstruktif. Ya, adik nama siapa? Akika. Okey, umur berapa tahun? Doktor buka mas boleh tak? Nak dengar betul-betul lah. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun? Cakap lah. 6 tahun. Okey. Umur dia dah 6 tahun, memang kita perlu buatlah pembedahan tu. Tapi saya kena bagi tahu, walaupun kita dah buat pembedahan tu, sengau tu mungkin tak akan sempurna serta-merta. Lepas dah buat operation tu, kena dirujuk kepada pakar percakapan lah. Pakar percakapan ni dia akan macam train dia untuk cakap supaya kurang sengau dia tu. Pasal umur dah 6 tahun ni, kita punya otak tu dah biasa dengan sengau. So, dia ingat sengau tu biasa, normal. Walaupun kita dah tutup dia punya cleft tu, kemungkinan dia pun akan masih sengau lepas operation tu. Dan kita boleh cuba buat kat sini lah. Kat sini pun ada, kita akan cuba applykan untuk charity, McDonald dan charity untuk dia akan biayai kos. Kita akan cubalah untuk benda-benda macam tu. Semua mak bapak mesti nak tengok anak-anak dia sempurna kan. Saya cuma saya harapkan dia sempurna lah macam orang lain lah. Boleh bercakap normal. Salim bekerja di Pasar Benut sebagai penjual ikan seawal jam 4 pagi. Itulah sumber pendapatannya untuk menyara keluarga. Di sebelah petang, dia banyak membuat aktiviti berkebun. Biasanya, sebelum musim buah boleh dipotong, dia perlu memastikan kebunnya bersih dan bebas daripada ancaman rumpai yang akan merosakkan pokok sawit serta hasilnya nanti. Pendapatan untuk kebun sawit begini hanyalah sekitar RM2,000 untuk setiap 3 bulan. Anak-anaknya juga rajin membantu Salim di kebun. Bagi mereka, inilah aktiviti yang menyeronokkan mengisi masa lapang mereka. Biasanya kalau saya balik kerja, pergi kerja pagi pukul 4.30, mungkin balik dalam pukul 10, 11 macam tu. Saya balik, saya rehat sekejap. Saya makan apa semua, saya rehat. Kemudian saya pergi cari hasil biji sawit. Biji sawit. Saya pergi merata-merata kat mana-mana kebun ke, saya cari. Lepas tu saya jual lah pada orang yang ambil biji sawit tu. Biasanya saya kat sana kalau macam ni, kalau macam kebun semak ke, saya racun. Ataupun berpa dia dah banyak kan, saya berunding. Kalau ada macam time dah masa musim nak motong buah tu, saya potong lah. Buang berpa, keluarkan buah tu daripada dalam kebun, bawa ke tepi jalan. Nanti kalau ada mana tu, saya tolak lah.
Habis siap saya potong, saya tolak ke depan. Macam yang tua tu dia lebih suka macam ikut macam ayah dia lah. Macam pergi ke kebun, pergi tolak sawit ke kan hari-hari cuti tu. Dia orang tolong ayah dia lah. Kadang-kadang pergi minta ayam, pergi ikut ayah dia teman dekat burung terkukuh. Kalau macam ikat ayam tu, kadang-kadang dia jual dengan kawan dia lah. Jual dengan kawan dia seekor RM15. Kalau siap dengan siang sekali apa semua, seekor RM20. Lepas tu dengan burung terkukuh, kalau dia pikat, dia kumpul dulu kat dalam reban tu. Dalam 30 ekor ke 40 ekor ke, nanti dia jual ke kedai burung lah, dekat Pekan Nanas. Selalu dia hantar Pekan Nanas lah. Minat Salim membela burung ini dapat juga memberikan sedikit hasil dan wang sampingan kepada keluarganya. Kepayahan dilalui Salim sekeluarga membawa Azmi Awang, Ketua Penolong Pegawai Daerah Pontian, tampil untuk membantu keluarga ini. Dengan lawatan ini, beliau dapat melihat sendiri keadaan penempatan keluarga ini yang perlu diberikan perhatian segera. Harapan Salim untuk membina rumah baru buat keluarganya semakin cerah dengan bantuan yang bakal dihulurkan untuk proses pembinaan nanti. Cik Salim ni sebenarnya dalam pemantauan juga daripada pihak Ketua Kampung, Penghulu, pihak dalam pemantauan pejabat daerah. Untuk masa terdekat ni kita dah ada JKM, bantuan daripada pihak JKM untuk semua anak-anaknya, anak-anak yang bersekolah. Walau bagaimanapun kita kalau kita lihat daripada segi tempat penempatan dia, kita juga sedang usahakan jugalah untuk dapatkan satu tempat penempatan yang lebih selesa untuk keluarga ni. InsyaAllah kami dimaklumkan bagi siasatan beliau ada memiliki tanah di Air Baloi. Maknanya mungkin kita boleh semak dari segi kelayakan dan kelulusan untuk mendapatkan penempatan yang lebih selesa untuk keluarga ni lah. Ini tadi cakap dia cuma tolong nantilah dipercepatkan dia punya proses buat rumah tu. Jadi tapi kena ambil dia punya borang dia lah. Kita pergi ambil dekat pejabat. Nanti kena hantar balik ke pejabat dia. Nanti akan diuruskan balik lah. Turut sama meraihkan keluarga Salim, pemilik restoran Kemangi di Pontian, Johor. Mereka sekeluarga dijemput untuk menjamu selera, menikmati juadah makan malam di sini. Puan Nora selaku pemilik restoran ini dan rakannya, Puan Masnah, amat gembira dapat bersama-sama Salim sekeluarga. Pelbagai juadah disediakan dan sememangnya akan membuka selera bagi anak-anak ini. Umur dia dah 6 tahun, memang kita perlu buatlah pembedahan tu. Tapi saya kena bagi tahu, walaupun kita dah buat pembedahan tu, sengau tu mungkin tak akan sempurna serta-merta. Memberikan sokongan moral kepada keluarga Salim, penaja program Bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad, hadir untuk menyampaikan bantuan kepada keluarga Salim. Hadir pada kali ini, Dr. Salwa Abu Bakar, Pengurus Besar Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Menerima dengan tangan yang terbuka, Nur Faridah berkongsi cerita mengenai masalah keluarganya dan juga kondisi anaknya Nur Afikah yang memerlukan rawatan pembedahan dengan segera. Bagi Nur Faridah, dia begitu bersyukur kerana ada pihak yang sudi memberikan perhatian
ke atas keadaan keluarganya dan menghulurkan bantuan bagi meringankan bebannya sekeluarga. Antara barangan yang dibawakan ialah barangan keperluan asas makanan seperti beras, kicap manis dan masin, pelbagai rempah untuk memasak ayam dan daging, bihun dan banyak lagi ada disertakan. Jadi ini adalah sumbangan ikhlas daripada syarikat Faiza. Jadi Umi Faiza sekarang ni berada dekat Kuala Lumpur. Kalau tidak, dia sendiri akan datang. Jadi dia sampaikan salam. Jadi saya wakil syarikat Faiza sampaikan sumbangan ni. Mudah-mudahan dapat meringankan sikitlah beban puan sekeluarga. Terima kasih. Sama. Pada hari terakhir bersama keluarga Salim, kami berkesempatan membawa mereka sekeluarga melawat Taman Tema Legoland di Johor Bahru. Keceriaan yang jelas kami saksikan pada anak-anak ini. Kami pasti ini antara momen terindah buat mereka. Insan yang sudi menaja lawatan ini, Farhana Ahmad, pengasas syarikat AF Life Water, juga turut sama melayan kerenah anak-anak kecil ini semasa di sesi lawatan. Baginya, memberi sedikit kegembiraan kepada anak-anak kecil sebegini adalah satu peluang mendekatkan diri dan memahami kehidupan serta kepayahan insan yang kurang bernasib baik. Hidup saya dengan suami saya, kita just simple. Kita susah sama-sama, senang pun sama-sama. Macam anak-anak pun faham dengan keadaan kita. Jadi bila time ibu dia susah, dia bantu. Bila time ibu dia sakit, dia yang jaga kita. Mereka insan terpilih yang diuji dengan kesusahan. Namun mereka perlukan sokongan ramai demi masa depan yang lebih cerah. Bersamamu minggu ini turut mendekati kisah 7 keluarga dari 5 buah negeri. 3 keluarga di negeri Kedah, keluarga Nur Hasmiza Abdul Hamid, keluarga Muhammad Azhar Arzmi, dan keluarga Zawiyah Khalid. Satu keluarga di negeri Selangor, keluarga Nur Ain Najihah Ali Azhar. Satu keluarga di negeri Johor, keluarga Nur Ain Abdul Aziz. Dan keluarga Nur Hidayu Nasiruddin di negeri Melaka. Manakala satu keluarga di negeri Kelantan, keluarga Siti Nurziha Mat. Terus membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya